Assalamualaikum semua, selamat sejahtera. Nama saya Izzat. Hari ini saya nak bercerita sedikit tentang etika dan peradaban. Apakah dia makna etika dan peradaban? Etika ni daripada segi bahasa ataupun yang lebih senang kita nak faham, etika ni dia macam akhlak lah, akhlak, kesopanan, budi bahasa. Dan peradaban pula bermakna tamadun. Jadi hari ini saya ingin menceritakan serba sedikit tentang etika dan peradaban di alam Melayu. Okey. So, kenapa kita perlu ada etika dalam diri kita? Ataupun kenapa kita perlu belajar tentang etika dan peradaban? Jadi, kita perlu belajar etika dan peradaban kerana ianya sangat penting dalam kehidupan kita, dalam mengekalkan ataupun meningkatkan jati diri kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai bangsa Melayu. Kerana jika kita tidak mengenali asal usul kita, maka kita akan hilang jati diri. Kita akan berasa lemah dan rasa tak berkeyakinan. Jadi kepentingan etika ialah supaya kita berperibadi tinggi, saling menghormati, hidup damai, rukun sesama masyarakat dan banyak lagi. Kerana orang yang beretika ini adalah orang yang dipandang tinggi dalam masyarakat. Dan kepentingan peradaban pula ialah untuk membina sebuah negara yang hebat. Kita perlu mengetahui daripada mana asal usul kita, bagaimanakah kehebatan peradaban tamadun Melayu kita daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu dan sebelum-sebelum tu lagi. Seterusnya saya ingin menceritakan sedikit sebanyak tentang perbezaan di antara adab dan adat resam. Adab ni, orang Melayu terkenal dengan adab. Macam-macam adab dalam kehidupan. Contohnya, duduk ketika makan, menghormati dan menyayangi ibu bapa, menghormati dan menyayangi guru dan juga pensyarah, dan lain-lain lagi. Seperti tunduk apabila berjalan di hadapan orang yang lebih tua. Manakala adat resam pula lebih kepada pantang larang. Pantang larang sebagaimana sebuah peribahasa Melayu, biar mati anak jangan mati adat. Itulah. Dan di antara adat resam Melayu juga ialah kenduri kendara, urusan perkahwinan, merisik, bertunang, dan lain-lain. Seterusnya saya ingin menceritakan sedikit tentang tamadun Melayu. Kita semua tahu bahawasanya tamadun Melayu yang paling megah ialah zaman Kesultanan Melayu Melaka, di mana pada ketika itu Melaka menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan di antara China dan India, menjadi tempat persinggahan. Melaka juga menjadi tumpuan kerana mempunyai sistem pentadbiran yang sangat cekap. Dan di samping itu, Melaka menjadi pusat penyebaran Islam. Dan yang lebih membanggakan lagi, walaupun terdapat berjenis-jenis bangsa yang berdagang di Melaka pada ketika itu, tetapi bahasa Melayu adalah bahasa utama yang digunakan dalam berniaga sehari-hari. Jadi sekadar itu saja perbincangan saya pada hari ini, dan akan diteruskan oleh sahabat saya yang lain. Okey, terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahmi bin Supandi. Hari ini saya ingin menerangkan tentang faktor-faktor etika dan peradaban. Terdapat beberapa faktor yang membawa kepada etika dan peradaban. Antaranya, pengaruh peradaban Asia yang dibawa oleh India. Bagaimana India membawa pengaruh ini? Hubungan India dengan rantau Asia Tenggara telah bermula sejak kurun kedua Masihi lagi. Kegiatan penyebaran agama Buddha dan Hindu serta pelayaran putera-putera di Raja India telah mempercepatkan hubungan perdagangan
serta kebudayaan antara India dengan rantau Asia Tenggara. Funan di lembah Sungai Mekong merupakan negara terawal mendapat pengaruh India. Pengaruh India yang kuat di rantau Asia Tenggara sehingga kawasan ini dikenali sebagai The Greater India. Antara pengaruh peradaban India terhadap kebudayaan masyarakat Melayu, antaranya undang-undang, institusi pemerintahan, bahasa dan kepercayaan. Ini adalah antara gambar kedatangan masyarakat India ke alam Melayu. Yang kedua, pengaruh peradaban Asia yang dibawa oleh China. Tamadun Cina merupakan salah satu tamadun terawal di dunia. Peradaban terawal di negara China adalah di Sungai Kuning, iaitu di kawasan utara, kira-kira 4000 hingga 2500 sebelum Masihi. Pada zaman dinasti Tang, telah membuka 7 jalur dagang dengan dunia luar. Salah satu perjalanan laut dari Guangzhou ke India, Parsi dan Arab melalui alam Melayu. Oleh itu, hubungan China dengan alam Melayu semakin kuat dan lebih tertumpu dalam bidang perniagaan. Antara pengaruh peradaban China yang dibawa ke dalam alam Melayu ialah China peranakan, kekeluargaan, makanan dan pakaian, komuniti Baba dan Nyonya. Tengah adalah untuk mengembangkan agama Islam. Ada teori yang menyatakan Islam dibawa terus dari semenanjung Tanah Arab ke alam Melayu pada kurun ke-7 melalui hubungan perdagangan. Bermula di Perlak dengan terbentuknya kerajaan Islam pertama pada 840 Masihi. Kemudian diikuti dengan kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1042. Pasai muncul sebagai pusat pertama pengajian dan penyebaran agama Islam yang boleh dianggap sebagai pusat tamadun Melayu Islam yang pertama di Kepulauan Melayu. Antara pengaruh peradaban Timur Tengah ke alam Melayu adalah agama, perundangan, sistem ekonomi dan cara hidup. Ini adalah antara gambaran masyarakat Timur Tengah ke alam Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amin Hafiz bin Ramli. Saya di sini akan meneruskan sedikit tentang kesan-kesan etika dan peradaban. Saya akan menyambung tentang tajuk yang telah dibentangkan oleh kawan-kawan saya terlebih dahulu. Kesan-kesan etika dan peradaban ni kita akan membahagikan tajuk tersebut kepada 4 bahagian. Kesan-kesan etika dan peradaban kita boleh bagikan kepada 4, iaitu individu, keluarga, organisasi dan masyarakat. Tentang kesan-kesan etika dan peradaban kepada individu, individu itu sendiri akan mendapat kebaikan fizikal, mental dan rohani. Contohnya, dia akan membina khasiat yang baik dalam diri kita. Kita akan lahir dengan sifat-sifat terpuji dan dikenali orang sebagai individu yang berbudi pekerti. Seterusnya, kita akan disukai oleh ramai orang, termasuk dan disegani oleh kawan dan lawan. Seterusnya, kesan etika dan peradaban kepada keluarga. Etika dan peradaban ni memberikan kesan yang baik terhadap institusi keluarga. Sebabnya institusi keluarga ni memerlukan nilai-nilai moral yang baik dalam menjamin keutuhan keluarga itu sendiri. Ikatan keluarga yang terbaik akan menjadikan keadaan dalam keluarga itu harmoni dan tenteram, dan dapat mengelakkan masalah-masalah dalam rumah tangga seperti anak lari dari rumah dan pergaduhan ibu bapa. Seterusnya, kesan kepada organisasi. Etika dan peradaban telah memberikan kesan
yang baik terhadap organisasi. Contohnya, menentukan kestabilan organisasi itu sendiri. Sebabnya, moral dan etika yang baik akan menjamin kredibiliti dan meningkatkan produktiviti kerja serta reputasi organisasi itu sendiri. Maknanya kalau ketua organisasi itu sendiri baik, maka sikap yang baik itu akan diikuti oleh orang di bawahnya dan anak buahnya. Seterusnya, kesan etika dan masyarakat kepada kesan etika dan peradaban kepada masyarakat. Etika dan peradaban ni memberikan suasana yang tenang, harmoni dan aman kepada sesebuah masyarakat. Etika yang baik dapat membentuk persekitaran yang selamat terhadap semua anggota masyarakat. Dan yang paling penting sekali, etika dan peradaban ni memberikan kesan dalam menangani gejala dan masalah sosial yang berlaku di dalam masyarakat serta negara. Kerana masyarakat yang baik sentiasa prihatin terhadap anggota masyarakat itu yang lain. Kesimpulannya, masyarakat yang beretika dan peradaban yang baik dapat dibentuk sekiranya masyarakat itu sendiri mengamalkan moral yang baik seperti bekerjasama, bersatu padu dan bertanggungjawab antara satu sama lain. Sesungguhnya etika dan peradaban telah memberi kesan-kesan yang baik kepada masyarakat dan negara. Sekian, terima kasih. Kita berjumpa lagi terhadap video yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haziq Aufa bin Ahmad Kamil ingin melanjutkan lagi pembentangan kali ini dengan tajuk etika dan peradaban. Jadi saya akan bercakap penutup lah, sebab rakan-rakan saya sebelum ni sudah menerangkan banyak intipati, pengenalan, faktor dan kesan etika dan peradaban. Jadi pada penutup etika dan peradaban ialah kita ni sebagai generasi yang akan meneruskan lagi kemajuan negara, hendaklah mempertahankan nilai etika dan peradaban masyarakat Malaysia yang terkenal dengan kesantunan tinggi serta mempunyai pelbagai adat dan budaya, agar sifat kemanusiaan dalam diri tidak pudar. Pada era globalisasi ini, iaitu dunia tanpa sepadan, Malaysia juga tidak ketinggalan dalam memajukan negara dari segi pembangunan, kemajuan teknologi dan lain-lain. Telah banyak mempengaruhi pemikiran masyarakat. Hal ini dikatakan sedemikian kerana masyarakat yang tidak mempunyai jati diri yang kuat atau kukuh lebih cenderung melakukan perkara yang buruk, sehingga penerapan nilai-nilai murni semakin pudar dan semakin dilupakan. Terlalu banyak masalah yang berlaku, khususnya belia seperti penyalahgunaan media sosial, kian merisaukan kerana majoritinya anak-anak muda menunjukkan kelakuan yang tidak sopan, seperti aplikasi TikTok. Majoritinya anak-anak muda menunjukkan perilaku dan moral yang tidak menepati etika dan peradaban yang harus kita terapkan. Malaysia merupakan sebuah negara yang terkenal dan sangat istimewa kerana kepelbagaian bangsa yang hidup dalam suasana harmoni dan saling memahami adat dan budaya bangsa lain. Sehubungan itu, setiap masyarakat hendaklah menanamkan nilai etika dan peradaban dalam diri masing-masing, supaya negara yang kita cintai ini terus maju selaras dengan sikap rakyatnya yang beretika dan bermoral tinggi. Akhir kata, semua pihak perlu mengambil peranan agar etika dan peradaban ini tidak dilupai oleh generasi akan datang. Jadi saya mewakili kumpulan saya ingin memohon maaf mungkin kerana
perkongsian kami ini ada cacat cela atau kurang. Moga-moga apa yang kami sampaikan ini dapat memperoleh manfaat kepada kamu semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.